السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penabil bersama hadir syahudin, sedang pendengar yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung bila tafsir menerusi surah Al-Mu'min. Dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ikhwati fillah, kuliah yang lalu kita telah bincangkan celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dua sifat yang mana sifat ini sering dikaitkan dengan lupa pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama namanya al-farah. Yang kedua al-marah. Al-farah perkataan fariha yafrahu, bergembira yang melampau, dan mariha yamrahu pula seperti disebut contohnya dalam tafsir al-mufradat oleh al-Raghib al-Asfahani, kadang-kadang dibaca al-Isfahani, bahawa mewujud syiddatul farah, kegembiraan yang berlebihan yang membawa kepada pelanggaran ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menyambut perayaan ulang tahun sebagai contohnya bukanlah satu larangan, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT, ia satu kelebihan, kebaikan. Tapi kalau padanya melakukan maksiat kepada Allah SWT, kita memang masuk dalam al-marah. Begitu juga dalam sambutan hari kebangsaan. Tak salah kita berbangga di atas pelepasan daripada cengkaman musuh-musuh Allah SWT kepada umat Islam. Kita rasa berbangga dapat mentadbir negara kita sendiri. Tapi haruslah mengikuti lunas-lunas ketetapan Allah SWT. Sekiranya tidak berlaku demikian, kita mengundang azab Allah Subhanahu wa taala kerana ia masuk dalam satu sikap golongan yang dibenci Allah, iaitu al-marah. Wa bima kuntum tamrahun. Kemudian Allah Taala memberikan amaran Musa 76 yang lalu, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada golongan yang sentiasa gembira melampau-lampau ini, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam yang kamu kekal dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi mereka yang sombong. Dan kita juga telah pelajari hadis Nabi SAW dalam 5 wasiat, rantaian wasiat tersebut. Ittaqil maharim takuna abadan nas, saudara tinggalkan maksiat agar saudara mendapat kemanisan beribadah kepadanya. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, ridalah pada kurniaan Allah padamu maka engkau akan jadi orang yang paling kaya. Wa ahbib li ghairika ma tuhibbu nafsik takun muslimah. Buatlah satu perkara yang kamu suka dilakukan kepada kamu kepada orang lain, maka engkau akan jadi seorang muslim. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina, buat baiklah kepada jiran tetanggamu, kamu akan jadi orang beriman. Wala tukthir min adh-dhahik fa inna kathrata adh-dhahik tumitul qalb, jangan kamu banyak ketawa, kerana ketawa yang dibenci Allah SWT, yang ada padanya dua ciri yang telah dijelaskan terdahulu. Ketawa yang melampau-lampau dan ketawa yang mengeluar suara yang penghabisan dan tekak kah. Ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah pelajari bagaimana Allah mengecam golongan munafiqun dalam perang Tabuk, masa surat Taubah yang lalu, bahawa antara ciri mereka ni banyak bergembira. Jadi layaklah bila Allah SWT menyatakan di hujungnya antara siksaan yang menimpa kamu kerana sikap suka melampau-lampau itu berlebihan, menyebabkan kamu cenderung kepada perkara yang namanya syirik pada Allah SWT, berdusta, fasik. Lebih dahaka lagi kalau seorang nak buat orang ketawa sehingga terpaksa mengada-ngadakan cerita dusta. Ini lagilah hamba yang dahaka kepada Allah SWT. Layaklah baginya disebutkan kepadanya, nanti masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam dan kalian kekal dalamnya. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Nampaknya Allah menggunakan perkataan jamak daripada bab jadi abwab, kerana neraka ini ada banyak pintu. Bagi seorang yang dahaka bagi apa ada pintu ni. Seorang yang menyerang salat ada pintu ni.
Seorang yang sentiasa memberikan kesaksian palsu ada pintunya. Seorang yang khianat kepada amanah, maka baginya ada pintunya. Tuan-tuan boleh lihat penjelasan ini seperti diuraikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan dalam ilmu hadis, mengisi kolom akhir zaman. Setiap kali majalah Serusi, tuan-tuan ambillah peluang untuk membaca kolom akhir zaman yang ditulis oleh Ustaz Umar Muhammad Nur dalam kajian hadis yang begitu mendalam. Ada maksud hadis-hadis berkaitan dengan azab, hadis-hadis berkaitan dengan nikmat bagi mereka yang masuk syurga. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana menghasilkan dengan pintu-pintu yang diperuntukkan untuk mereka yang derhaka kepada Allah SWT. Ternyata ada berbagai-bagai tempat diperuntukkan untuk dosa-dosa yang berbeza-beza. Pengajaran daripada kuliah yang terdahulu, ayat-ayat yang ke-69 hingga 76, itulah yang pertama, semua menghairankan bagi orang mendustakan ayat Allah SWT, memperdebatkannya bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Bagaimana mereka masih menolak kebenaran padahal telah jelas dalil dan bukti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Yang kedua, menampakkan gambaran jelas tentang orang yang mendustakan ayat-ayat dan memperdebatkannya untuk membatalkan kebenaran, bahawa mereka neraka jahanam dianalogikan satu bandingan siksaan setelah dikalungkan belenggu di leher-leher mereka ni dan rantai di kaki mereka. Mereka diseret ke dalam api yang sangat panas, air yang sangat menggelegak, hamim. Kemudian yang ketiga, buruknya sikap berlebihan dalam kesenangan, apalagi kalau kesenangan tersebut dengan cara yang haram. Berlebihan dalam perkara yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita berlebihan dalam perkara yang harus pun tidak digalakkan dalam syarak, kerana ia membela nafsu namanya. Bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, seperti yang berlaku pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala melihat pulangnya anak yang amat dikasihi namanya Abdullah dari pasar, ditanya oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, apa ada dalam bekas yang kau bawa itu wahai anak? Jawapan Abdullah, wahai ayah, dalamnya ada daging. Tanyaan Sayyidina Umar kepada anak ini difahami mendalam oleh sang anak. Apakah setiap kali engkau nak makan daging engkau beli wahai anakku? Bagi kita orang awam soalan ni dijawab mudah saja. Ya, setiap kali nak makan saya belilah, ada duit. Tapi tidak bagi Abdullah. Dia memahami mendalam maksud ayat ini itu, iaitu jangan setiap kali engkau menginginkan sesuatu yang berasaskan hawa nafsumu, engkau penuhi. Nampaknya engkau membela hawa nafsumu, engkau memberikan padanya ruang yang luas untuk dia mengikuti segala kehendaknya. Itu tidak boleh. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan yang terakhir sekali, pengajaran dalam kelompok ayat yang telah kita bincangkan sebelum ini, tentang buruknya sifat sombong dan akibat yang dahsyat bagi orang menyombongkan diri. Mereka yang menolak untuk mengakui kebenaran padahal telah pun terang benderang di hadapan mereka bukti yang nyata. Kemudian datang kelompok yang berikutnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mula daripada ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وإليكم آياته فأي آيات الله تنكرون صدق الله العظيم. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian seksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan kau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dan di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bila telah datang perintah Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang batil. Allah lah yang menjadikan haiwan ternak untukmu, sebahagian untuk kamu menaikinya dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, iaitu pada haiwan ternak itu. Dan agar kamu mencapai satu keperluan yang tersimpan dalam hatimu untuk menaikinya. Dan dengan menaiki binatang-binatang itu serta di atas kapal, mereka itu dibawa pergi, diangkut.
dan kebesarannya kepada kamu. Lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang masih kau ingkari. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, satu ajakan paradigma kepada manusia sekarang. Ajakan Allah SWT kepada golongan musyrikun untuk beriman dan mengesakannya. Beriman kepada hari kebangkitan, pembalasan dengan gaya bahasa yang mempunyai variasi kepelbagaian dan maksud yang macam-macam dikemukakan di sini. Tetapi bangkangan pendustaan makin menjadi-jadi. Jadi Allah menjelaskan kepada Rasulnya, saya merintahkan kepada Nabi untuk bersabar, meneruskan dakwah, menanggung segala bentuk cubaan, ujian, tekanan, penindasan oleh musuh-musuh. Kerana itu Allah SWT jelaskan di sini, fasbir inna wa'dallahi haqq. Wahai Muhammad, sabarlah kerana janji Allah itu benar. Pertolongan Allah ni, kemenangan dakwahnya terhadap golongan yang benar tetap akan berlaku. Sya'u am abau, sama ada mereka ni suka ataupun tidak, mereka nak ataupun tidak. Tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, kadang-kadang golongan kafir bertanya, benarkah Islam ini menjanjikan kemenangan yang bagai-bagai? Benarkah datuk nenek moyang kamu dulu pernah menguasai dunia? Pernah ditanya demikian kepada seorang pemikir Muslim yang terkemuka. Jawapannya mudah untuk kau faham. Kau boleh menafikan tak? Kau jumpa dengan seorang di kedai makan, umpamanya seorang yang pakaiannya kusum asai, lalu dia berkata kepadamu, dulu datuk saya seorang yang terkaya di tempat ini. Dia ada kereta kuda, dia ada bas ekspres, dia ada rumah sewa beratus pintu. Boleh tak saudara menafikan perkara tersebut? Tak boleh. Tak boleh. Begitu juga sebagaimana orang kafir mengatakan kepada orang beriman pada hari ini, kamu dulu hebat, betul ke? Tak percayalah. Orang Islam pada hari ini hebat, pada dahulu, zaman dahulu hebat, kerana mereka memenuhi syarat dan kriteria yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-Hajj baik, dalam surah Al-Araf baik, dan dalam ayat ini pun kita telah bincangkan berkali-kali. Asbabun Nasr, Asbabul Intisar, panduan untuk orang Islam gemeling balik semula tenaga untuk berjaya. Kemenangan, dia mesti memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka jawapan yang sama kita lontarkan kepada seorang kafir yang menafikan kekuatan Islam dengan alasan orang Islam paling lemah. Saudara ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita perlu ada jawapan kepada tuhmat dan fitnah yang dilontarkan kepada orang Islam pada hari ini. Saya amat mencadangkan kepada muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jika ada peluang, milikilah kitab yang namanya Keindahan Islam. Kitab yang tajuk Keindahan Islam ni adalah koleksi jawapan para ulama Islam terhadap fitnah, tuhmahan, kata-kata dusta dan palsu yang dikenakan kepada umat Islam dalam pengamalan mereka terhadap Islam itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ada peluang sebelum tidur pada setiap malam, tengoklah YouTube jawapan Yusuf Estes kepada Islam itu sendiri sebagai contohnya. Lihat bagaimana perlunya kita kepada hujah-hujah yang konkret seperti itu, kerana fitnah zaman sekarang ni kita berdepan dengan berbagai penentangan baik di luar dan di dalam. Golongan munafiqun pun memainkan apinya untuk menyalakan tanda pemusuhan kepada Islam. Munafiqun juga ramai pada ini bertopeng dengan Islam tapi memberikan pandangan-pandangan yang liberal dan bukan-bukan tak ada Islam. Ya tuan-tuan dan hati dan dikasihi Allah sekalian, kalau ada kemampuan bahasa Arab lagi baik. Lihat kepada ceramah-ceramah para ulama Islam, Yusuf Qardawi sebagai contoh. Lihat kepada Syekh Ali Jum'ah. Lihat kepada almarhum Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jawapan-jawapan yang cukup penting untuk kita faham. Dan semuanya boleh kita lihat telah dikumpulkan dalam buku Keindahan Islam. Keindahan Islam yang ditulis semula oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Ini kira kitab ni tuan-tuan untuk kita bertahankan Islam dalam Facebook kita, dalam blog kita, dalam jawapan-jawapan kepada rakan-rakan sepejabat yang belum lagi mendapat hidayah. Kerana yang penting kita peranan tanpa menantikan hanya dimainkan oleh golongan ahli-ahli yang berkecimpung dalam bidang agama sahaja semata-mata. Jadi salah satu faktor, salah satu perkara yang dibincangkan dalam kemenangan Islam ini, kemenangan ada dua perkara kita telah bincangkan, kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kemenangan dari sudut hukmi, kemenangan dari sudut maknawi, zati. Memang menangnya Rasulullah memang pada. Tapi bagi umat Islam yang memperjuangkan Islam di Palestin belum lagi menang, jangan disangka mereka kalah.
Kerana tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita lihat dalam surah Zukhruf sebagai contohnya, Allah menjelaskan ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Sungguh jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sungguhnya kami akan menyeksa mereka di akhirat. Ataupun kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguhnya kami berkuasa atas mereka. Jadi ayat ini menerangkan kemenangan bukanlah dalam bentuk terpampang depan mata semata-mata. Itu kemenangan juga, tapi kemenangan lain yang harus kita faham dari sudut jauhnya perjalanan. Beristiqamahnya orang Islam bertahan kalau mereka dicemur, dianiaya, dibunuh, maka itu juga satu kemenangan moral yang luar biasa. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.